forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap isu ahli perniagaan serah dokumen berkaitan dana judi PN kepada SPRM. Okey, Datuk Kamal juga ada merespon tentang isu dakwaan Haji Adi terima tawaran untuk sertai kerajaan perpaduan. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Kononnya tuduhan bahawa parti-parti politik, saya tak mau sebutlah secara memang, tapi maka menjawab adalah jawapan, sebab kesan daripada jawapan daripada Datuk Azalina, Menteri Jabatan Perdana Menteri, mengatakan bahawa pihak SPRM belum lagi memperoleh sepenuhnya siasatan berhubung tentang adanya parti politik yang mendapat dana politik daripada pesyarikat judi. Dan hari ini seorang ahli perniagaan telah menyerahkan dokumen yang didakwa mengandungi bukti adanya kaitan antara Perikatan Nasional dengan syarikat perjudian kepada SPRM. Semalam dia berhubung dengan SPRM dan membawa bukti-buktinya. Ahli perniagaan tersebut itu Rashdan Yusof. Beliau hadir sendiri ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya dan dilaporkan telah pun disoal siasat selama kira-kira 3 jam. Jadi katanya maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu. Saya serahkan pada SPRM untuk menyiasat perkara itu. Katanya seperti yang dipetik oleh Free Malaysia Today, saudara. Rashdan berusia 55 tahun menafikan dirinya ada kaitan dengan mana-mana parti politik. Ya, saudara? Itulah semalam, kemarin dan 3-4 hari lepas kononnya mereka menafikan tak ada. Tapi apabila Rashdan menghantar segala bukti pada SPRM, saya yakin tentulah SPRM akan membuka kertas siasatan. Tunggulah. Masing-masing tak nak mengaku dan sebagainya. Begitu juga saudara, hari ini yang Berhormat Perdana Menteri menafikan sekeras-kerasnya bahawa adanya dakwaan bahawa pimpinan PAS ada berunding. Kononnya katanya ada wakil daripada kerajaan yang menawarkan parti itu untuk bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Menurut Perdana Menteri, beliau sama sekali tidak dimaklumkan berhubung perkara itu. Malahan, ia tidak pernah dibincangkan pada peringkat pimpinan tertinggi kerajaan antara Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Dan kata Anwar Ibrahim, saya tidak dimaklumkan. Saya tidak tahu sama sekali. Tidak daripada saya dan pemimpin kerajaan. Nak cakap macam mana? Bila mereka mengatakan bahawa Anwar Ibrahim berunding dengan PAS untuk bawa PAS masuk dalam kerajaan Pakatan Harapan, tak ada. Sedangkan hari Sabtu yang lalu, Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa ada tawaran daripada kerajaan untuk PAS bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Jadi katanya, kata Tan Sri Hadi, dia kata dakwaan itu dibuat kerana PH, Pakatan Harapan khususnya PKR, menyedari kedudukannya tidak kukuh. Apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Hebatlah kenyataannya, saudara. Jadi itu keadaan, saudara, mereka mendakwa yang bukan-bukan. Tetapi bagaimanapun, saya juga melihat ada dalam media sosial kiriman dan kenyataan daripada mantan Ketua Pemuda PAS, Saudara Khairil. Beliau mengatakan bahawa ada rundingan dengan Lim Kit Siang, katanya. Pula dah. Bila masa pula Kit Siang berada dalam kerajaan dengan kerajaan perpaduan, dia telah pun bersara dari politik. Dan katanya rundingan itu dibuat cerita awal dulu, masa nak tubuh kerajaan. Jadi inilah kita seolah-olah nak menegakkan benang basah. Itu cerita sebelum tubuh kerajaan. Masa nak tubuh kerajaan, kamu semua tak nak bersetuju. Duli Yang Muhammadiyah, Sri Paduka Baginda Tuan Agong telah pun menitahkan agar dibentuk sebuah kerajaan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Jadi pimpinan daripada Perikatan Nasional tak mau. Jadi akhirnya disarankan agar UMNO bersama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan dengan bermodalkan 82 kursi dan 30 kursi dari Barisan Nasional, 112. Maka lepas itu masuklah pimpinan daripada parti-parti dari Sarawak, dan hingga saat ini terdapat 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan. Sebab itu saya melihat kenyataan Saudara Syam Jalil. Agak menarik juga saya kata Syam Jalil, menurut Haji Hadi, dia sedia. Pula dah sedia jumpa Datuk Anwar Ibrahim. Kerana dia minat untuk masuk kerajaan. Kerana katanya, dia kata ramai orang datang berjumpa dia, menawarkan untuk masuk kerajaan.
Namun, kata Perdana Menteri, tak ada. Dia tak ada jemputan pun kepada PAS untuk masuk kerajaan. Jadi dulu, selepas PRU 15, Saudara Syam Jalil pun pernah mencadangkan supaya Perikatan Nasional, Muhyiddin dan Tan Sri Haji Hadi berbincang dengan Anwar Ibrahim untuk bentuk kerajaan. Kerana waktu itu, UMNO, Barisan Nasional bersifat kita lebih, okey, kita dah kalah, kita nak jadi pembangkang. Tapi kerana kesombongan mereka menolak untuk bentuk kerajaan. Dan akhirnya UMNO Barisan Nasional pula terpaksa membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. Dan semua orang tahu ini tentang kesan daripada titah dan juga saranan Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Jadi sebab jika tiada kerajaan, macam mana nak dibentuk suasana negara ini? Waktu itu keadaan tergantung, waktu itu mereka sombong. Tapi hari ini kata Syam Jalil, tiba-tiba saja Haji Hadi minat nak masuk dalam kerajaan pula. Mungkin, katanya, mungkin kerana mereka tidak tahan lagi untuk menjadi pembangkang. Dan takut kes-kes mereka dibuka dan mereka menjadi kluster mahkamah. Sebagaimana yang sering saya katakan, teman-teman, pimpinan daripada Perikatan Nasional, mungkin mereka sudah gelisah sekarang. Kerana satu persatu kertas siasatan telah pun dibuka. Sebab itu saya katakan mereka menyesal. Seandainya waktu Duli Yang Mulia Pertuan Agong menyarankan dibentuk kerajaan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, saudara, maka tentulah waktu itu tak adalah timbul cerita-cerita yang terdedah hari ini. Tentulah mereka berada dalam kerajaan, tapi hari ini segala-galanya dah terdedah. Maklum sajalah saudara. Saudara Robiah Hussein dia kata, PAS takut jadi kluster mahkamah. Tak tahulah, saya tak boleh kata apa saudara. Tapi saya melihat itu keadaannya. Mereka kadang-kadang bercakap sembrono. Lihat sendiri saudara, macam mana akhirnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menyelar sikap keceluparan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Jadi Anwar Ibrahim membidas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang mendakwa katanya Pulau Pinang masih hak Kedah. Jadi sepatutnya kata Anwar Ibrahim, beliau selaku Menteri Besar perlulah memahami perlembagaan dan tentang apa-apa yang terikat dengan aspek perundangan. Setiap pemimpin perlu menghormati perjanjian perlembagaan yang telah pun diperkenankan oleh semua raja-raja Melayu, termasuk Sultan Kedah dalam isu berkenaan. Ya, kadang-kadang katanya Anwar Ibrahim kata bila seorang pemimpin berucap, jadi dia kena fahamlah perlembagaan. Dia kena faham apa itu perjanjian. Walaupun ada perjanjian 300 tahun dulu ke, 1000 tahun dulu ke, itu bukan persoalannya. Soalnya mesti menghormati setiap perjanjian. Kalau nak berucap dari segi sandiwara politik, sedap dari Anwar Ibrahim. Dan bidahnya Menteri Besar Kedah, dia kata, kalau nak berucap dari segi sandiwara politik, itu soal lain. Tetapi sebagai seorang Menteri Besar, Anwar Ibrahim kata, saya fikir wajarlah beliau terikat dengan perundangan. Ini kerana semalam Datuk Seri Sanusi mendakwa Kedah dan Pulau Pinang tidak ada sempadan kerana Pulau Pinang masih hak Kedah. Ini yang diulang-ulang sekadar. Itu kadang saya saudara Osman, peninglah rakyat kalau begini sikap pemimpin. Mereka kerja tak serius. Aduhai Ramzul, dia kata, aduhai abah kau, konon suci lagi bersih. Sombong pula tu. Bila nak suruh bergabung, tak ada. Sekarang tanggunglah sendiri. Dan saudara, saya melihat kadang-kadang, saya bersimpati juga dengan pimpinan daripada PAS. Kerana mereka dalam pilihan raya lepas, mereka mendapat kursi agak banyak. Saudara, dalam beberapa hari, tapi sejak kebelakang inilah 3-4 hari ini nampaknya mereka seolah menyesal. Sebab itu terdengar macam-macam kenyataan. Kenyataan pemimpin tinggi PAS seolah-olah ini Perikatan Pakatan Harapan tengending-ending nak membentuk kerajaan bersama dengan mereka dan sebagainya. Saya melihat ya. Tapi bagaimanapun lepas dia membuat kenyataan itu, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO terus menempelak. Kerana bagi Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tak payah mimpilah benda begitu. Jadi soal sekarang, apakah PAS sudah menyesal? Jadi sekarang ni saya nampaklah bahawa seolah ada macam usaha untuk memecah belahkan antara UMNO dengan Pakatan Harapan, yang saya yakin tidak akan berjaya. Saya melihat ada macam-macam propaganda yang ditulis
tentang kononnya hubungan UMNO dengan keadilan dalam keadaan yang retak meniti belah. Sedangkan hari ini saudara, pimpinan media sosial, pimpinan penerangan UMNO dan keadilan, hari ini mereka berada di Semenyih, saudara, untuk melakarkan perancangan untuk menghadapi musim pilihan raya. Tak ada apa pun antara pimpinan UMNO, pimpinan Parti Keadilan dalam Pakatan Harapan ni, saya nampak semakin terjalin kukuh. Malahan ibu pejabat kerajaan, ibu pejabat parti-parti perpaduan yang dianggotai oleh sejumlah 19 buah parti itu berada di tingkat 36. Saya bila pergi ke tingkat 36 dalam 3-4 hari lepas, saya sedih kerana itulah tingkat 36 itulah yang diubah suai oleh Presiden UMNO dan UMNO untuk dijadikan sebagai ibu pejabat sekretariat kepada Muafakat Nasional dahulu. Sedih saya tengok saudara, meja, bilik mesyuarat, lengkap selengkap-lengkapnya. Seluruh tingkat 36 di Menara UMNO saudara dikhususkan untuk Muafakat Nasional. Tapi hari ini telah beralih daripada Muafakat Nasional kepada Sekretariat Perpaduan. Nak buat macam mana? Show must go on. Kehidupan mesti diteruskan. Jadi bila UMNO menjalin hubungan dengan parti-parti dalam perpaduan, Pakatan Harapan, bersama-sama juga daripada Sabah dan Sarawak, maka terbentuklah parti-parti ini dalam satu ikatan sekretariatnya di tingkat 36. Tak ada lagi dah. Sebab itu yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dia kata, PAS tak payah nak mimpi lah. Saudara Abang Pasrat, kalau ujian lesen di JPJ 42 markah dikira lulus. Itu yang PAS menyesal tu. Betul saudara. Mungkinlah mereka menyesal. Saya tak mau nak maki hamun, tidak. Tapi cuba kita fikirkan sebagai seorang orang biasa. Saya yakin kalau kita pun berada dalam kedudukan PAS mungkin waktu itu. Tapi nak buat macam mana? Dan sebab itu sekarang ini saudara, sudah pun kabarnya ada bibit-bibit perpecahan di kalangan pimpinan PAS dengan Parti PBM. Sebab itu ada jamuan Majlis Hari Raya, Presiden PAS tak hadir. Ada juga majlis-majlis yang diatur oleh PBM. Ada juga pimpinan PAS tak hadir. Dan saudara lihat sendiri waktu perbicaraan Tan Sri Muhyiddin hari pertama semalam, saudara, tak ada pun kita lihat. Tak ada seorang pun sebagai gagasan bersama dalam Perikatan Nasional yang hadir memberi sokongan. Malahan mereka sudah seriau. Saya yakin pimpinan PAS juga sudah seriau apakah dalam menghadapi musim-musim pilihan raya nanti PAS boleh bertahan dengan isu-isu yang akan terbongkar satu demi satu. Bagaimana PAS mahu menghadapi suasana itu, persepsi rakyat apabila PAS dilihat bersekongkol dengan pimpinan-pimpinan yang semakin terdedah korupsinya. Okey, tonton komen saya lah berkenaan dana judi itu. Kalaulah PMA Anwar Ibrahim tak ada usul periksa, dia takkan sebut benda tu. Mesti dia ada usul periksa, sebab tu dia berani sebut. So 2-3 hari lepas pun kita ada dengar Muhyiddin kata nak saman Anwar Ibrahim sebab konon-konon fitnah mereka ada dana judi dekat PN ni. Tapi sampai hari ni belum lagi lah dia orang saman lah. So Anwar Ibrahim pun ada cakap kalau nak saman dia tak kisah pun sebab dia ada asas dia sebut. Okey, berkenaan apa pula dakwaan kononnya PAS ni dipelawa untuk masuk ke yang perpaduan ni, saya rasa ni tu hanya dakwaan Haji Hadi je, yang sebenarnya tak ada pun. Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi semua cakap tak ada pun. Diorang saja nak masuk, kalau nak masuk kajian perpaduan ni, nak menggugat. Sebab sekarang ni UMNO dengan Pakatan Harapan ni orang cakap dah mesra lah, dah okey lah. So kalau masuk ni buat uhara lagi saya rasa. Okay, better kita semua penyokong kajian perpaduan terus menyokong kajian perpaduan dan tak termakan hasut lah dengan PN ni. Okay, mari terus menyokong kajian perpaduan dan PN Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.